Okey, sekarang kita nak buat latihan untuk pergerakan 3 penjuru. Ujian 3 penjuru ni adalah ujian yang mudah sangat sebenarnya. Tapi cuba kita perhatikan kesalahan-kesalahan mandatory dia ni. Dari 1 hingga 12 perkara. Nombor 6. Ini kesalahan mandatory, mandatory. Memasuki lorong yang betul. Okey, maksud yang dimaksudkan ni, calon bergerak masuk, dia belok ke kanan. Dia masuk, dia belok kanan. Itu tak boleh. Itu dah dikira memasuki lorong yang betul. Maknanya dia dah buat masuk lorong yang salah. Cuba kita tengok tu. Dia terus, sepatutnya terus berhenti, tapi dia masuk, dia belok ke kanan. Memang tak pernah berlaku lagi lah. Masa mula-mula modul ni diperkenalkan, ada juga segelintir calon dia belok kanan. Itu salah. Itu kesalahan yang dimaksudkan ni lah. Nombor 6. Kemudian nombor 7, tidak melanggar atau menyentuh garisan benteng semasa melakukan pergerakan. So, masuk ni benteng, ni garisan, tu benteng-benteng garisan tu jangan langgar. Masuk sentuh tu tak boleh kita sentuh dia lah, tayar dia. Ataupun side mirror. Side mirror walaupun duduk atas, tapi kalau dia duduk betul-betul di atas garisan, itu dikira gagal ujian. Kemudian olah gerak tidak melebihi 3 pergerakan. Ni yang paling banyak calon lakukan. Jadi masuk terus, itu olah gerak pertama dan berhenti hanya sekali dekat depan tu. Kemudian dia bergerak berundur. Dah jadi macam ni lah, undur kan. Dan ini untuk cari pergerakan yang kedua. Ketiga, sorry. Yang ketiga. Okey, pergerakan. Nampak tu. Nampak tak? Dia berlaku pergerakan. Dia dah berhenti, kemudian dia gerak lagi. Dah jadi pergerakan yang keempat. Itu dikira gagal. Nampak? Mandatory. Olah gerak tidak melebihi 3 pergerakan. Okey? Okey, jom. Jaga terus masuk. Satu pergerakan. Cara dia nampak batu kuning kedua. 1, 2. Straight je. Kanan sikit. Kanan sikit. Okey, straight. Kemudian berhenti, sekali berhenti. Bahu selari dengan sandboard ni. Lagi. Break. Okey, pijak break. So, kaki tu pijak break. Kaki kanan pijak break, kaki kiri pijak clutch sebab dia ada gear 1. Okey, kuncikan pergerakan dia, break. Kemudian pusing steering ke kanan habis. Masuk gear reverse. Brake jangan lepas. Gear tak masuk. Okey, kalau tak pasti kan free gear. Kelas saja angkat. Angkat kelas, tekan balik. Okey dah. Masuk kan? Angkat kelas sampai gegar. Okey, lepas brake kaki. Satu pergerakan. Terus. Kemudian panduan dia, bahu kiri ni, bahu kamu ni kiri selari dengan divider sebelah kiri ni. Lagi. Brake. Okey. Ataupun pokok besar tu. Pijak lagi brake. Jangan lepaskan brake. Pusing steering ke kiri habis. Okey, gear. So, gear 1. Okey, jangan lepas brake. Nanti dulu Angkat kelas sampai gegar. Gegar. Okey, lepas brake lagi. Bagi dia bergerak berterusan, satu pergerakan, steering tahan kiri. Kemudian berhentinya muka kereta menghadap muka kereta tu. Berhenti. Pijak brake.
Dua-dua pijak. Jangan bagi berlaku pergerakan lagi. Pusing kanan 2 kali. 2 dah lebih. Okey, bagi signal kiri. Bagi dia bergerak keluar separuh kereta, kemudian keluar kiri. Lurus dulu. Lagi. Okey, belok kiri. Itu cara-cara kita nak buat seleko Z. Okay, jom kita tengok lagi kesalahan mandatory. Tadi nombor 8, kita tengok nombor 9. Badan motorkar tidak menjulur keluar semasa masuk atau keluar petak. Maksud tak menjulur keluar ni, keluar garisan lah. Menjulur melebihi garisan. Okey, berhenti di persimpangan. Simpangan tadi lah masa kita nak keluar. Melakukan pergerakan masuk dan keluar petak tidak melebihi 3 minit. Dan yang akhir sekali, tidak terlibat kemalangan. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang berat ataupun kesalahan yang gagal, dan calon boleh digagalkan ujian tu serta-merta. Jelas semua ya? Okey, sekian. Okey, tu tadi 3 penjuru. 3 penjuru ni bukan sebenarnya calon tak boleh buat, tapi disebabkan kecuaian. Ada kalanya disebabkan tak faham maksud isi kandung kesalahan mandatory yang saya terangkan tadi tu. Sebab tester dia duduk luar, dia boleh nampak pergerakan roda tu. Bila berlaku lebih pergerakan masa ujian, calon boleh digagalkan. Tu dia. Jadi walaupun kita rasa susah, walaupun kita rasa leceh, tapi itulah dia yang dinamakan ujian, kan? Ujian, nama pun ujian. Kalau kita lakukan dengan baik, pasti tester akan luluskan. Betul ke? Betul ke cakap saya? Kalau rasa tak betul, jangan like. Ya? Okay, Jaka? Tengok, Jaka tadi pun dah buat kesilapan kecuaian. Dia bukan tak boleh buat. Video ni pun video dia, dan dia dah buat tadi. Bila second buat, dah cuai, berlaku lebih pergerakan. Okey, itulah video saya hari ni. Korang tengok, fahamkan dan belajar teknik dengan baik oleh cikgu-cikgu korang lah ya. Moga berjaya. Assalamualaikum.